Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam perancangan untuk perasmian bangunan pentadbiran komplek PAS Kedah yang akan dilaksanakan nanti, sudah pasti siapnya pejabat pentadbiran kepada komplek PAS di Batu Sembilan akan menjadi satu lagi mercu tanda baharu kepada bukan hanya menunjukkan sistem pengurusan yang baik kepada PAS Kedah ini, tetapi juga menunjukkan bahawa komitmen, kesungguhan para amilin PAS seluruh negeri dan seluruh Malaysia amnya untuk turut serta dalam menginfakkan, memberikan sumbangan mereka untuk mendirikan bangunan pentadbiran ini. Kalau kita melihat kepada sejarah PAS di Kedah, kita mempunyai pejabat pentadbiran daripada awal penubuhan PAS Kedah ini, khususnya pada tahun 1952, selepas PAS ditubuhkan 1951 di Seberang Perai. Pejabat pentadbiran yang pertama di Madrasah Nahdah Pondok Pak Man pada ketika itu, dan Tuan Guru Haji Osman Al-Yunusi yang menjadi Pesuruhjaya PAS yang pertama daripada Nahdah itulah menggerakkan kekuatan organisasi PAS pada waktu itu, dan kemudian berpindah ke Pekan Guak Cempedak. Kemudian yang kita sedap ataupun kita hari ini, generasi hari ini, mungkin hanya nampak pejabat sebelum daripada di komplek PAS ini, iaitu di Bandar Lok Star, di bangunan PAS Jalan Teluk Wanjah itu. Jadi itulah antara pejabat pentadbiran PAS yang kita ingat daripada cakap-cakap pimpinan orang-orang terdahulu, dan di komplek PAS, bangunan pentadbiran PAS di Jalan Teluk Wanjah itu, alhamdulillah kita boleh melihat sehingga hari ini. Dan kemudian pada tahun, kalau tak silap, 2006 kita mula berpindah di komplek PAS Batu Sembilan, selepas daripada bangunan PAS di Alok Star itu telah pun mengalami kepesatan pembangunan di kawasan sekeliling, menyebabkan nak cari parking payah. Ahli-ahli PAS bila masuk ke dalam Bandar Alok Star untuk hadir mesyuarat, bukan hanya nak cari parking, tapi kadang-kadang bila kita parking tempat-tempat yang bukan kawasan parking, ramai yang kena saman. Jadi pandangan pimpinan pada waktu itu, khususnya almarhum Datuk Fadil Muhammad Noor dan juga almarhum Tan Sri Ustaz Haji Azizan Abdul Razak yang menjadi Setiausaha Perhubungan, Datuk Fadil menjadi Pesuruhjaya pada waktu itu, telah membeli sebidang tanah di Batu Sembilan untuk pembinaan komplek PAS yang bukan hanya menempatkan kepada bangunan pentadbiran, tapi diawalkan pembinaannya dengan dewan utama yang besar, dewan utama. Dan dalam dewan itu, sebelum siapnya bangunan pentadbiran ini, dalam dewan itulah dibahagikan ada beberapa bilik untuk jadikan bilik mesyuaratnya, pejabat pentadbirannya, pejabat dewan-dewan, pemuda, muslimat, ulama dan sebagainya. Jadi itulah perancangan daripada kepimpinan terdahulu. Dan hari ini alhamdulillah, dengan tertegaknya komplek PAS di Batu Sembilan itu telah menjadi suatu mercu tanda baru kepada Parti Islam Malaysia PAS Negeri Kedah secara khususnya, setelah mana kita ada komplek pendidikan khususnya di Muassasah Darul Ulum
Kemudian kita ada bangunan PAS, bangunan pentadbiran yang terdahulu di Jalan Teluk Wanjah Lok Stak itu, dan kita ada bangunan untuk pendidikan khususnya di Pondok Tuan Guru Haji Majid, kompleks pendidikan. Dan insya-Allah inilah menunjukkan pengorbanan, kesabaran, istiqamahnya ahli-ahli PAS untuk terus menyumbang kepada perjuangan ini, khususnya melalui sumbangan-sumbangan yang diinfakkan kepada pembinaan bangunan-bangunan dan juga kompleks PAS di Batu Sembilan khususnya. Kalau kita menyorot sejarah, kita dengar sejarah-sejarah pimpinan terdahulu, nak bina kompleks PAS di Lok Stak, yang rasmikan tak silap tahun 1970-an. Nak bina tu, nak kumpulkan dana pada waktu tu, antaranya generasi terdahulu di kampung-kampung menginfakkan, bukan kata hasil padi, tapi contohnya pokok nyok, pokok kelapa yang ada dalam kawasan tanah mereka. Hak ni, pokok ni untuk PAS, kan? Itu sumbangan simpanan yang generasi terdahulu telah pun laksanakan. Ustaz difahamkan arwah Tok Wan, Ustaz Pak Mit, yang menjadi orang kuat kepada Tok Guru Pak Man pada waktu itu, antara yang turun ke kampung-kampung untuk mencari ahli-ahli PAS yang nak menginfakkan pokok nyok ni. Dan selepas itu mereka akan turunlah untuk kutip buah nyok, dan jualan, hasil jualan itu akan diletakkan dalam tabung untuk pembinaan bangunan PAS pada tahun 70-an. Ini dilaksanakan oleh generasi yang terdahulu, pelbagai kaedah untuk kita nak memberikan ruang, peluang kepada ahli-ahli bagaimana mereka juga mampu menyumbang untuk perjuangan, khususnya dalam membina kompleks bangunan-bangunan yang ditubuhkan ataupun didirikan untuk menjadi markas ataupun pejabat kepada Parti Islam Malaysia PAS. Dan hari ini dalam kita menjana keuangan untuk kompleks Batu Sembilan, pelbagai kaedah dilaksanakan oleh kawasan, khususnya perhubungan, inisiatif perhubungan, antaranya berhutang. Kawasan kena cari orang nak kena berhutang dalam tempoh mungkin 4-5 tahun, kan? Kemudian hutang itu akan langsaikan bila dia ni, orang yang bagi hutang tu nak balik duit dia dalam tempoh tertentu. Jadi satu-satu kawasan bila cari sumbangan tu, kemudian diberikan pada perhubungan untuk buatlah apa yang patut. Dan di peringkat cawangan-cawangan, di peringkat awal bila kita buka wakaf ataupun untuk yang nak wakafkan tanah, nak tambun tanah, juga secara wakaf, infak daripada ahli dan juga infak daripada cawangan-cawangan dan kawasan-kawasan. Kemudian kutipan di peringkat cawangan-cawangan dalam setiap kali program, kutipan daripada kawasan-kawasan dalam program yang dilaksanakan, dan pernah dilancarkan oleh Tuan Guru Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang, untuk pembinaan bangunan pentadbiran kompleks PAS ini, iaitu tabungan sehari 5 kupang, yang lancarkan dan digalakkan kepada seluruh ahli PAS Kedah supaya buat tabungan sendiri. Daripada tabungan itulah bila mereka himpun tabung dah penuh, untuk mereka bawa kepada cawangan ataupun kawasan, dihimpunkan dan akan dibawa disampaikan kepada pejabat Batu Sembilan kompleks PAS. Jadi pelbagai kaedah yang dilaksanakan oleh kepimpinan berfikir macam mana dalam keadaan PAS tak ada duit. Pimpinan selalu sebut duit PAS ada pada ahli-ahli PAS. Sumbangan itu yang merupakan jihad mereka, pengorbanan mereka, keyakinan mereka untuk menyumbang kepada perjuangan ini, kerana setiap apa yang mereka sumbang, mereka yakin hasilnya mereka akan nampak.
Kalau tak nampak di dunia, mereka yakin infak, pengorbanan yang mereka berikan itu, sumbangan itu akan menjadi bekalan akhirat yang akan Allah Subhanahu Wa Taala nilai di hari akhirat nanti. Itulah keyakinan seluruh ahli dan kepimpinan dalam menyalurkan sumbangan kepada Parti Islam Sembilan Sepah dalam apa jua program, khususnya gerak kerja untuk mendirikan bangunan-bangunan PAS khususnya di seluruh negara, dan lebih khusus komplek PAS Kedah. Dan kita berterima kasih kepada seluruh pimpinan kita daripada dulu sehinggalah hari ini, yang kerana daripada saranan mereka, daripada kesungguhan mereka lah kita melihat hari ini PAS Kedah mempunyai di komplek itu bukan hanya kita ada dewan utama yang besar, kita ada bangunan pentadbiran, bahkan dengan bangunan ataupun persekitaran yang ada tanah yang luas, kita boleh mengadakan program kita yang kita fahami sebagai organisasi parti politik yang kukuh, mempunyai cawangan yang banyak, ahli yang banyak. Kalau kita nak himpunkan ahli-ahli dalam program kita, insya-Allah kita tak mengalamilah masalah untuk parking. Kita dah ada tempat untuk himpunkan dengan jumlah yang ramai. Kalau kita nak buat expo, nak buat karnival, kita ada tempat yang sendiri, yang ini juga menunjukkan kekuatan kepada awam apa yang dimiliki oleh PAS, hasil daripada kesungguhan, keyakinan, keikhlasan, kesabaran semua ahli-ahli PAS di semua peringkat. Jadi moga-moga perasmian komplek ataupun bangunan pentadbiran PAS Kedah nanti, moga-moga ia akan menjadi mercu tanda baru, dan kesungguhan yang dizahirkan oleh semua ahli-ahli PAS kita akan nampak dengan terdirinya bangunan tersebut, yang bukan hanya menempatkan pejabat pentadbiran PAS peringkat negeri Kedah, bahkan pentadbiran dewan-dewan juga ada di situ. Kita ada dengan prasarana yang cukup untuk mengadakan mesyuarat. Kalau 2-3 mesyuarat pun masih boleh laksanakan di komplek PAS Kedah, dan juga himpunan yang kerap kali kita laksanakan boleh untuk kita laksanakan di tempat kita yang tersendiri. Semua itu adalah hasil pengorbanan mereka yang terdahulu, mereka yang hari ini sentiasa yakin dengan perjuangan Parti Islam Sembilan Sepah. Daripada infak ini juga kita lihat di cawangan-cawangan, di kawasan-kawasan. Dalam Kedah kita mempunyai 15 kawasan, 15 bahagian, dan kesemua PAS kawasan-kawasan mempunyai pusat pentadbiran yang tersendiri, malahan bangunan sendiri, dan ada cawangan-cawangan ataupun UPU yang mempunyai markas yang tersendiri. Kita ada pasti, kita ada sekolah-sekolah bawah parti, seriti, semiti dan sebagainya. Kesemua elemen-elemen ini bukan hanya menunjukkan kekuatan organisasi parti, kekuatan ahli yang ramai. Kita ada di Kedah lebih daripada 1,300 cawangan, dan kita ada lebih daripada 188,000 ahli di Kedah. Ini kekuatan yang kita ada. Bahkan kita juga dengan kesemua elemen-elemen ini menunjukkan bahawa keseriusan kepimpinan dan ahli-ahli PAS untuk membina suatu
rangkaian yang akan memastikan gerak kerja parti, gerak kerja dakwah, gerak kerja politik, gerak kerja Islam dapat kita laksanakan. Pengalaman terdahulu mungkin di zaman 70-an, 80-an apabila PAS sebagai sebuah parti pembangkang ditekan nak guna dewan-dewan, tak boleh hak yang awam, maka kita buat dewan kita sendiri, kita buat markah kita sendiri, kita ada sekolah kita sendiri, yang kesemuanya itu adalah hasil daripada pemikiran pimpinan terdahulu, pengalaman ditekan pada waktu itu, dan hari ini kita melihat pengalaman sejarah-sejarah yang terdahulu telah membina kekuatan jati diri yang kuat kepada institusi pengurusan PAS itu sendiri, bahkan dalam diri kepimpinan dan juga ahli-ahli PAS dalam menghadapi cabaran politik pada masa kini dan pada masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi generasi baru pada hari ini, kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita juga bersyukur kerana kepimpinan-kepimpinan yang terdahulu telah pun meletakkan suatu asas yang kukuh kepada Parti Islam Sembilan PAS, khususnya di Kedah. Bukan hanya kukuh dari sudut organisasi, kukuh dari sudut markas-markas kita yang banyak, pejabat-pejabat kita yang ada di semua kawasan-kawasan, untuk kita bergerak, untuk kita merancang aktiviti dan sebagainya. Penting kepada sebuah organisasi untuk mempunyai suatu pusat pentadbiran, dan sudah pasti kesemuanya itu telah pun dimiliki oleh PAS khususnya di Kedah dan juga di kawasan-kawasan. Dan insya-Allah generasi hari ini perlu untuk sama-sama kita mengerah kudrat, tenaga, buah pikiran yang kita ada untuk menjayakan segala aktiviti dan perancangan parti pada masa yang akan datang, khususnya dalam menarik minat khususnya anak-anak muda pada hari ini untuk sama-sama dengan PAS mereka faham perjuangan Parti Islam Sembilan PAS, dan insya-Allah keyakinan itu dapat kita jadikan apa yang telah pun diusahakan oleh generasi terdahulu kita manfaatkan. Generasi yang terdahulu yang telah mewakafkan, pahala akan terus berterusan dapat pada mereka, dan kita yang memanfaatkan ini juga Allah akan berikan ganjaran pahala yang besar atas segala kerja buat amal saleh, kerja dakwah, kerja Islam yang dilaksanakan oleh semua pihak, insya-Allah. Tahniah kepada seluruh ahli-ahli PAS Kedah. Sumbangan anda telah pun menunjukkan, menampakkan hasilnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang setimpal atas apa yang telah pun disumbangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.